Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa alhimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa ahsin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. ونعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات من شر المسيح الدجال ونعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسوء الأسقام. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua sihat walafiat dan insya-Allah dalam ruangan ada tanya, kami jawab tanpa merautak di malam ini. InsyaAllah nak siapa-siapa yang ada nak berkongsi ilmu, nak tanya, maka sila tuliskan. InsyaAllah kita akan berkongsi supaya orang lain saat itu boleh tahu, boleh dengar dan sebagainya. Dan sebelum daripada ada mana-mana soalan lah, saya nak baca sepatah ayat. Allah Subhanahu wa taala firman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Wala in sa'altahum, dan jika engkau tanya mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapa buat langit bumi semua, la yaqulunna Allah, nasya mereka itu akan kata Allah lah. Maknanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ni ialah fitrah. Ada benda yang Allah Taala telah sifat dalam diri kita sejak Allah Ta'ala ciptakan manusia, maka Tuhan telah pasal, maksudnya telah ada install kalau bahasa teknologi, nah perasaan bahawa perlu kepada Allah, nak kepada Tuhan, nak percaya kepada yang maha berkuasa, nak minta, nak merayu, nak berdoa dan apa sajalah. Fitrah manusia memang dia nak kepada Allah. Kalaulah dia kepik ke bangi, ada Tuhan sebut wallazi yusayyirukum, Tuhan yang menjalankan kamu fil barri wal bahr, di darat dan di laut. Hatta idza kuntum fil fulki wajarayna bihim, sehingga apabila adalah kamu di dalam bahtera perahu, wajarayna bihim, dan perahu saat ini berlayar, birihin tayyibatin, dengan angin yang lembut, molek, sedap, farihu biha, suka gembiralah, ja'atha rihun asif, kama dia datang pula angin ribut, ja'atha rihun asif wa ja'ahumul mawju min kulli makan, dan apabila datang sekeliling mereka itu oleh ombak-ombak, wadhannu annahum uhita bihim,
dan mereka itu sekata mereka akan tergelar. Da'awullah, mereka akan berdoa kepada Allah, la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Sekira Tuhan selamat nak jadi bersyukur, jadi tubik berasa nak berdoa kepada Tuhan yang Maha berkuasa. Kerana kita tengok manusia semua saat ni tu pakat duk mengadap bila susah benar, dia tak ada harap sikit habuk kepada berhala, tokong dan sebagainya. Dia minta selain pada Allah. Tuhan sebut, ya ayuhan nas duriba mathalun fastami'u lah. Dan telah, wahai manusia, telah dibandingkan, maka hendaklah Tuhan banding, beri contoh. Fastami'u lah, maka hendak dengar. Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya berhala atau apa saja yang kamu berdoa kepada mereka min dunillah, selain pada Allah, la yakhluqu dzubaba, tidak akan menciptakan. Semua tokong bala tak mencipta, tak akan boleh buat. Dzubaban iaitu lalat. Nah, wa in yaslubhum dzubabu syai'an, kalaulah lalat sana itu ambil sesuatu daripada berhala sana. Nah, wa in yaslubhum dzubabu syai'an la yastanqidhuh, mereka tak boleh menyelamatkan. Da'ufat la yastanqidhuhu minhu dha'fat talib wal matlub. Orang hak minta pun lemah. Orang hak kena benda, orang hak diminta, dimohon pun lemah. Semua saat ni tu makna kata, nah, pada ketika tu pakat kembali berdoa minta kepada hak yang Maha berkuasa belaka. Tu tanda bahawa iman ni fitrah. Ma min mauludin illa wa yuladu ala fitrah. Tidak ada seorang budak yang dilahir melainkan dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu yuhwidanihi, bapa menyahudikan, buat jadi Yahudi, au yunasranihi, atau nasarakan, au yumajjisanihi, atau menjadi majusikan. Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha, fitrah yang Tuhan ciptakan manusia di atasnya, la tabdila li khalqillah, tak boleh kita nak ubah dah. Dah saat itu zalikad dinul qayyim, itulah dan agama yang al-qayyim, agama yang lurus. Sebab tu orang kafir Quraisy dulu, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah, mereka akan berkata Allah buat. Qul, katakanlah wahai Rasul, afara'aitum ma tad'una min dunillah, maka adakah kamu tengok barang yang kamu berdoa selain pada Allah saat itu? Nah, qul afara'aitum ma tad'una min dunillah in aradani Allah, jika Tuhan nak dengan aku saat itu bidurrin, dengan mudarat, hal hunna kashifatu durrih, mereka itu boleh menghilang kedak mudarat daripada aku. Kalau kena mudarat kita, kalau Tuhan nak bagi kita kena nak mudarat, adakah berhala-berhala saat ni dia duk minta saat ni tu, adakah dia boleh menghilang mudarat? Au aradani Allah bi rahmah, kalau Tuhan nak, in au aradani bi rahmatin, atau Tuhan nak uwi kepada aku rahmah, hal hunna mumsikatu rahmatih, adakah dia boleh pegang tak sewi rahmah kepada aku? Kul hasbi Allah, katakanlah cukup dengan Allah. Jadi kita ni cukup dengan Tuhan. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, maka di atas Tuhan ni bergantung orang yang bertawakal. Maknanya kena bergantung orang nak pegang sungguh, nak tawakal. Kenapa kita tawakal ke Tuhan? Kena bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Dah. Kullu yusibana, katakanlah tidak akan kena dah kakak kita saat itu illa ma kataballahu lana, malaikat apa Tuhan telah tulis. Kata kena-kena kau. Wa maulana, dia Tuhan ni maula kita. Wa alaihi wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, dan di atas Allah itulah maka hendak bergantung, pegang, tawakal, serah
dah oleh orang yang beriman kepada Allah. Hari ini kita kena bergantung pada Allah, kena beriman kepada Allah, percaya sungguh pada Allah. Kita beriman, kita percaya. Tuhan sebut al-yu'minu bi la'allahum yarshudun. Percayalah kepada aku supaya kamu saat ini duduk di atas jalan yang betul. Bila kita percaya kepada Allah, yakin pada Allah, kita jaga perintah Allah, maka Tuhan jaga kita. Ihfazillah yahfazkallah. Ihfazillah tajidhu tijahak. Kalau hadis sebut kan. Jaga Tuhan, Tuhan jagamu. Dan jaga Tuhan menghadap padamu. Carimu, nak bagi kamu senang. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Bila nak minta tolong, wa idza sa'alta fas'alillah. Bila minta Tuhan, wa idza sta'anta minta tolong fasta'in billah. Minta tolong dengan Allah. Dan insya-Allah siapa yang ada soalan sila tulislah. Haknya salam apa masih tak cik long dah. Mereka dah kat ti dah. Fatihah. Daud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni Halimuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua dah. Assalamualaikum Ustaz Allah ya tadi. Alhamdulillah ni cak palas desain. Ya, sama terima kasih. Dan yang misalnya semua pancak bukan ni cak rusak dah. Ada seorang lagi nama apa tu dah. Selamat malam. Ya, assalamualaikum ba. Ada soalan sila kita bakal berkongsi insya-Allah. Minta ada ni ada Mustafa Bakar. Assalamualaikum di Allah yang dimuliakan, antara sembahyang sunat qabliyah di rumah dan mendapatkan sah pertama di solat Jumaat di musalla, mana yang lagi baik dilakukan? Di antara sah pertama di solat Jumaat di musalla atau masjid dan kita semaya sunat qabliyah. Maknanya kalau kita saat ni semaya sunat qabliyah tak boleh sah pertama. Kalau kita semaya sunat di rumah, maka kita tak boleh sah pertama. Kalau kita kisah pertama sunat, kita tak semaya. Dan Nabi SAW sudah lau aliman nas, kalau orang ramai tu tahu ma fin nida pahala ba wasafil awal dah sah pertama, falam yajidu illa an yastahimu, maka mereka tak akan dapat, mereka kena mengundi, kena jemput umi, lastahamu nasya, mereka akan mengundi. Maknanya pahala sahwa tu sama. Nah, jadi semaya sunat sana itu kita ni dia waktu dia luah, boleh kita klik setelah lagi kita semaya sunat, boleh selepas pada sunat qabliyah. Karena waktu sunat qabliyah ni iaitu daripada apabila masuk waktu sehingga habis waktu. Dan sunat qabliyah saatnya iaitu boleh kita semaya selepas dah kita selesai semaya fardu, boleh semaya, maka sahwa tak boleh. Boleh itu wallahu alam. Tapi kita rasa kalaulah kita takut kita semaya rumah tak ada, maka gilah kita boleh saf awal. Boleh saf awal. Karena Nabi SAW dah sebut, hadis saya baca saat ni, dah sebut sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamamis salah. Dah sempurnakan saf apa semua. Duduk saf awal, maka itu pahala besar. Pahala besar. Hendaklah kita usahalah. Tapi kalau kita boleh buat dua-dua, maknanya semaya sunat. Nabi SAW sudah salatukum fi buyutikum lil maktubah. Semaya kamu di rumah kamu mereka semaya fardu di masjid. Kita boleh kalau kita nak pergi semaya sunat di masjid pun boleh. Boleh kalau kita nak pergi semaya sunat di masjid pun. Kalau saya sunat di rumah tu lebih afdal daripada masjid.
hasil berlakunya dua-duanya. Dan yang penting kok semaya sunat. Sunat qabliyah, sunat ba'diyah. Dan ada keadaan itu sunat qabliyah tak ada muakkadah bagi. Supaya sebelum maghrib ada muakkadah, maka kita pergi lebih awal. Atau kita pergi semaya tahiyatul masjid. Kalau tak ada teman masjid, orang duk ibadah maka semayalah. Duk qomat tu. Wallahu a'lam. Dari Pahang Darul Makmur. Terima kasih tu Muhammad Zamani. Pahang. Salam apa ni pen ke titau raika. Kong dia Islam 12 masa. 12 sofa. 12 sofa. Kita ni dia tekah bulan di situ Tuhan ulah bulan lah. Inna iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahra fi kitabillah. Semuanya bulan di sisi Allah ni 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard. Semenjak pada Tuhan hari Tuhan buat langit bumi lagi. Minha arba'atun hurum. 4 bulan 4 daripada 12 ni 4 bulan tu hari. Iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, lepas tu Rajab. Safar ni tak ada boleh hari lah. Boleh hari ni tu bukan maksud kata kita nak buat kebaikan tak boleh. Kalau tak bolehnya kita bagi hari ni tak boleh buat. Supaya apa ni orang panggil perang ni tak boleh. Boleh hari kalau memang tak ada bunuh, tak ada serai kita lah. Tu dalam hukumnya. Lepas tu ada pun kebaikan ni semua buat sama. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'indatil muttaqin. Bagi hari ni fala tadhlimu fihinna anfusakum. Wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah. Wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Bilakah masa terbaik untuk melakukan solat tasbih? Solat tasbih ni iaitu kita buat pagi Jumaat dan hari Jumaat. Masa gitulah. Nanti saya nak tengok ada kitab saya ada semaya tasbih, iaitu ada hadis riwayat daripada Abdullah bin Abbas. Ada hadis riwayat pada Abdullah bin Abbas, bila kita semaya tasbih, semaya tasbih ni iaitu semaya tasbih ni iaitu Ya Abbas, ada hadis riwayat pada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Abbas radhiyallahu anhu, ya Abbas, hey Abbas, ya ammah, hey pak saudara, hey ammah pak saudaraku, ala untika, ala amnahuk, ala ahbuk, ala af'alu bika asyra khisal. Adakah aku tidak buat dengan kau 10 perkara? Idza anta fa'alta dhalik, apabila engkau buat demikian, ghafarallahu lak dzambak awwalahu wa akhirah. Ada hak sebut sininya, iaitu Nabi sebut hadis ni panjang, tak apa dah kita baca ringkas sikit. In istata'ta an tusalliha kulla yawmin faf'al. Kalau kuasa boleh buat hari-hari, faf'al, maka hendak buat. Fa illam taf'al fa fi kulli jum'atin marrah. Kalau tak buat, maka pada tiap-tiap Jumaat sekali. Tiap-tiap Jumaat. Hari Jumaat ke pagi semaya. Atau malam Jumaat ke ikutlah, tentu ke hari Jumaat. Kalau nak buat seminggu sekali. Fa illam taf'al fa fi kulli syahrin marrah. Maka kalau tak boleh juga, maka sebulan sekali hari Jumaat lah. Fa illam taf'al fa fi kulli sanah marrah. Fa illam taf'al fa fi kulli umrik marrah. Seumur hidup ni iaitu sekali. Tapi riwayat daripada Abdullah ibn Mubarak kata, in sallaha lailan, jika semaya malam, fal ahabbu an yusallima,
Kalau maya tengah hari tu buat 4 rakaat selalu. Fal ahab kalau maya tengah malam ayusallima min kulli rak'atain. Hendaklah dia semaya wisala tiap-tiap rakaat wa in shalla naharan. Kalau semaya di siang hari fa insya as-sallam wa insya Allah yusallim. Boleh buat dua pun tak apa, buat 4 selalu pun tak apa. Tu semaya tasbih banyak doa tu dah. Itu ayat Jumaat lah, hari Jumaat. Malam Jumaat pun tak apa. Pagi Jumaat pun tak apa. Dia tak ada masalah semaya tasbih ni. Dia hadis ni nya. Semaya tasbih ni iaitu hadis riwayat daripada Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, rawahu Tirmizi. Jadi maknanya hadis ni ada sebut oleh Al-Majmu', Mughnil Muhtaj ada sebut. Jadi maknanya sebab tu Syekh Alawi kata tidak kurang daripada darajatul hasan, boleh kita amalkan insya-Allah. Assalamualaikum. Bapa selamat malam, alhamdulillah. Pada waktu tahajud di antara solat sunat dan membaca Al-Quran atau membaca kitab-kitab hadis, mana yang lebih baik? Di antara solat tahajud, pada waktu tahajud, waktu semaya tahajud, di antara solat sunat dan membaca Al-Quran atau membaca kitab-kitab hadis, mana yang lebih baik? Tapi kalau waktu tahajud ni kena semaya tahajud lah. Sebab tu sebut nas. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dia sunat muakkadah. Digalakkan sangat-sangat lah. La inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatu minal ladzina ma'ak. Allah yuqaddirul laila wan nahar alima an lan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Semaya ke? Wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu lailan tawila. Suratul Insan. Tatajafa junubuhum ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil Qur'ana tartila inna nashi'atal laili ashaddu wa aqwa muqila. Surah semaya tahajud lah ayat saya baca ni, saya kena terjemah, mohon maaf dah. Datu hasbut tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Datu hasbut ya wabil asharihum yastaghfirun. Banyak ayat tentang masalah hadis nak kecek banyak benar. Kita kena sembahyang tahajud, tak boleh bangun malam sembahyang tahajud. Sudah sembahyang tahajud baca Quran, molek benar tu. Molek benar. Karena Nabi sudah sembahyang tahajud, Nabi sembahyang, sudah sembahyang Nabi baca Quran. Boleh Ramadan Nabi baca sebelum subuh bayar subuh. Sebab tu baca Quran ni. Kita boleh semaya, boleh baca Quran hati. Dan dalam semaya tahajud saat itu ada juga ulama tahu Quran al-fajr. Bangun semaya tahajud tu baca panjang, baca Quran. Berdiri lama. Atau baca kitab-kitab hadis, mana yang lebih baik? Kita hadis saat itu, ngaji saat itu, kalau lek pagi ada sebut oleh hadis la antaqdu, hadis riwayat Baihaqi, saya kata itulah, la antaqdu, bahawa engkau berada di waktu pagi lepas subuh contohnya lah, fata'allam, maka engkau belajar. Ayat min kitabillah, satu ayat daripada daripada Quran ini, khairul laka, lebih baik bagi engkau min an tusalliya mi'ata rakaah, lebih baik pada engkau semaya 100 rakaat. Wala antagdu, dan bahawa engkau berada di waktu pagi, fata'allam, asal fata'allam, maka engkau baca atau belajar. Belajar bab minal ilmi, satu bab ilmu, ngaji panjanglah, ngaji. Khairul laka, lebih baik pada engkau min an tusalli alf rakaah, lebih baik pada semaya 1000 rakaat. Itulah saya boleh bayar. Yang penting kau panggil amalan oleh Islam saat itu, dia Tuhan Nabi, Tuhan buka peluang, ada masa, sebab manusia puas, kadang-kadang puas lah, maka kita mengaji. Puas ada jenis minat baca Quran, semaya
Akik maya sikit, baca Quran sikit, zikir katik, ngatik katik, ya gitu. Sebab dia banyak hidayah kan. Dia hidayah. Dan hidayah tu hawi hidayah pada kita. Kita nak jemput mana maka kita ambil lah. Kita rasa sedap mana dah. Dan setiap orang ni saya mohon pakat chair banyak lah. Lah ni 200 orang. Maka pakat chair banyak. InsyaAllah masa kita dah banyak lagi. Ada apa boleh kita tulis. Itulah caranya. Saya itulah Mustafa Bakar ni. Yang penting kok kita, yang penting kita rajin ke apa kita buat ke tu. Nah, Nabi suruh tok sewi kita saat itu buat ibadat siapa terik letih ke kali kita berhenti langsung. Takut puas dak kita buat sikit tak apa tapi buat semua. Ada sebut ayyul amal ahabbu ila Allah. Siti Aisyah, mana amal lebih kasih pada Allah? Qala adwamu wa in qalla, sikit. Dan ada lafaz yang ahabbul amal ila Allah adwamu wa in qalla. Hak sikit tapi boleh istiqamah, boleh buat semua. Nah, yang penting kita dua ke apa kita buat. Sebab tu kita kena buat siap sedia bagi supaya lebih kita ke ada Quran di mana-mana. Jadi bila kita buah, kita baca Quran. Saya tak ada nak royak kata kita ni Tuhan tahu. Wa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ardi wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Tak ada nak royak atau kita pun molek, tak ada molek dah. Tapi kita ajarlah. Saya latih diri saya. Kita bawa Quran semua. Ada pergi di mana pun. Dan kita tak ada, kita hajar je tak heran. Saya duk musafir kau masa tak ada COVID gitu. Kita duk pergi di mana-mana. Kita buat tak heran gitu ya. Kita duk baca Quran penuh pergi di, kalau kita duk pergi di Indonesia, kadang naik bakok, naik mana semua. Dan walaupun orang Tino muka flight kapal kan, dah yang pakai skirt ke apa, kita buat baca Quran, kita minta dia dah ni nak baca sikit ni, dan mohon maaf lah, kita minta beradabnya kita belah dah, kerana kita kira kata dah kita hajarlah tu, saya hajar dah, alhamdulillah dah kita duduk ada siapa seorang duduk ke airport mana kita ambil Quran baca kan, dia mau cara demo dengar lagu dengan ikut demo, duduk sebar duduk telinga ikut demo tu hal demo kullu ya'malu ala syakilati. Kita buat kerja cara kita dan kita jangan dah heran kau kan. Sebab tu ada yang duk boleh Facebook dah. Duk hajarun arung duk di atas kereta api dah. Sebab duk kat bakok duk mana duk Malaysia, Indonesia. Orang-orang hak nak menciptakan alam sekitar baru mengikut Islam. Orang Islam ke fastabiqul khairat dalam bawa kepada kebaikan. Duk mana apa? Atas kereta api. Maka baca Quran, baca Quran, semua benda-benda ni perlu kita buat. Dan kita sendiri duduk orang Arab biasa ya benda ni. Saya duduk ngaji dulu. Kadang-kadang bawa gigi kita pergi, ya Quran duduk atas meja dia. Dan kita pergi sampai saat dia baca Quran. Bawa doktor kadang-kadang duk tunggu lah kedai jual baju, kedai apa mengkrok belakang. Hak jenis nampak janggut sikit krok dah. Duk baca Quran semua. Benda kita kena buat benda ni. Dan kalau kita nak penting masa kan, nak penting masa kata kena lepas ngorek, lepas subuh, lepas apa. Jadi kalau kita tak luar piatu tak aja. Sebab tu maknanya hak tu hasbuk ka wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Kita kena ajar benda ni, kena buat bayakat. Jadi budaya Islam. Tak ada ria. Dan orang kata takut ria mula-mula ya orang ni. Dah supaya beli orang bini baru. Allah nampak dah tok laki kadang-kadang buh kasut ikan bini. Bini tu pula Allah buh kasut itu laki mula-mula tu yalah. Dah. Kadang-kadang tu buh lah. Lepas tu pula romantik sangatlah. Biasa benda barulah tu. Dah beli kereta kat sapu semua baru-baru. Tapi dia acak buatlah tu, dia tak berasa dah. Supaya tu juga kita boleh jadi mula-mula tu rasa malu, takut dia mau kata gitu gini. Tapi kalau kita dah jalan tu lama-lama, maka kita akan dapat kelazatan iman dan kita akan dapat lazat
sedapnya kita amal, kenapa kita boleh buat. Penting benda tu. Dah kita jangan malu, jangan apa. Buat apa kita boleh buat. Dah benda-benda ni lah. Fastabiqul khairat wasari'u. Dan ada sebut ke sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis sama' wal ardu 'iddatil ladzina amanu billahi rusulih. Kita tu hanya ada untuk orang-orang habis ni. Orang-orang habis ni cepat. Dah. Tu duk baca Quran semua, zikir semua. Dan kalau kita tak buat kalau kita tak ada buat setara ni tu, kita tak akan boleh baca Quran sampai sejuz sehari, 2 juz sehari, 3 juz sehari. Kita tak akan kita tak akan boleh buat kalau kita tak buat setara tu. Mana nak baca sejuz sehari? Kita sibuk kerja jadi guru di apa. Kau sampai tak ada COVID ni. Saya contohnya pergi kerja pejabat, kerja di majlis, atau klik mari kadang ngajar sejak klik ke 10 malam ke 11 malam kadang-kadang nak baca pian mana. Tapi bila kita bawa semua, kita istiqamah, kita hajar, maka pada ketika tu kita dapat istiqamah dan kita akan dapat buat amal yang kita nak buat saat ni. Itulah saja, wallahu a'lam. Apa maksud perkataan Imam Nawawi wa ashabuna muttafiqun la annahu la yustahabbul wudu lil haid wan nufasa? Iaitu Imam Nawawi dan ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i ittifaq di atas bahawa tidak disunatkan wudu bagi orang haid dan nufasa sebelum tidur. Makna tak sunat lah. Tak sunat. Tetapi harus ke tak? Sini masalah suku. Yang dia mau tanya masalah kata boleh. Orang tanya saya boleh ke tak boleh. Saya tak ada kecek masalah tak sunat ke tak sunat. Masalah boleh atau tidak boleh. Maka boleh jawabnya. Kalau faham pada ibarat Imam Nawawi dah sebut pun la yustahab al-wudu' lil haid, makna kata pada ketika tu harus, tidak disunat mana harus. Kalau kata tak harus la yajuz. Sebab tu mana kata boleh ambil wuduk bagi orang haid dan nufasa. Itulah sahaja, wallahu a'lam. Qala nu sunnah an yastanjiya qabla al-wudu' liyakhruja bihi min al-khilaf. Ini sunnahnya bahawa dia istinja sebelum wuduk supaya keluar dengan pada khilaf. Jadi maknanya masalah ni masalah khilaf, ada setengah kata sah, kata setengah tak sah. Maka kita, ada orang tanya saya kata tak sah. Apa kita nak ambil tahiyat duk tepek. Lepas tu pula kadang-kadang dia masih duk tubik, duk berakal berhubung. Maka pada ketika tu kita rasa tak patut sama sekali lah. Masalah fiqh ni nak ayat. Dia ada mengikut Syekh Sa'id Ramadan Buti 25% saja hak yang muttafiqun, hak muttafaq alaih. Lepas tu hak selain pada tu iaitu mukhtalaf fi. Sebab tu fiqh banyak khilaf. Hak saya dak pegang banyak, saya dak pegang kitab fiqh ni, saya dak rujuk kepada Ramli, Syekh Ramli. Syekh Ramli. Kalau Ibnu Hajar ni lebih sumak sikit lah. Syekh Ramli ni nak terbuka sikit lah, nak luas sikit. Sebab tu kita pegang lebih luas sikit. Kerana apa ni kerana dan kadang-kadang itu kita pegang lebih mudah sikit lah gitu. Bismillah. Itu sajalah. Wallahu a'lam. Apakah hukum guna ubat atau cara supaya bulu ketiak atau bulu ari tak tumbuh? Ni saya tak tahu lah hukum ni. Nak tengok semula. Assalamualaikum bapa, saya nak buat macam mana suami dan anak-anak malas semaya, malas solat. Nak buat lah mana? Kalau anak suami kena suruh. Tuhan ayat mula-mula kena suruh. Wa'mur ahlaka bis-salah. Hendaklah suruh keluarga anak bini bis-salah dengan semaya. Wastabir 'alaiha, dan hendaklah sabar di atasnya.
di atasnya, la nas'aluka rizqa, kami tak ada minta rezeki, nahnu narzukuk, kami rezeki kepada engkau, wal aqibatu littaqwa, dan akibat saat itu takwa. Hujung jatuhnya itu bagi orang bertakwa kepada Allah. Sebab tu mula-mula kali ini kita suruh. Yang kedua pula, suruh setiap waktu kita kena suruh. Kalau anak kita kecil, masa budak-budak lagi, maka kena latih, hajar budak lagi kalau anak kita. Sebab Nabi SAW sudah muru auladakum, suruhkanlah anakmu bis salah dengan semua sab'u sinin, ketika mereka umur 7 tahun, wadribuhum 'alaiha wa hum 10 sinin, dan pukulkanlah ketika mereka umur 10 tahun. Wa farriquhum fil madaji', dan naklah asing tempat tidur di antara anak laki perempuan. Kalau untuk laki kita, maka kita kena nasihat molek lah, kena nasihat. Dan sebab tu sebut ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dan tu sebut kayak itu suruh kita nasihat, ad-dinun nasihah. Nabi suruh agama nasihat. Kita kata dia depan orang tu malas semaya, maka dia berasa buat kerah hati dia, maka kau tertutup lagi daripada dia nak turut kita, dia lawan kita, dia jegah kita, maka tidak ada hikmah ketika tu. Analah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kena hikmah, kena ada witikan dia lah, dia tak semayah gini, lepas dah bila kita suruh. Sebab Nabi SAW sudah, man ra'a minkum munkaran, siapa nampak benda mungkar, falyughayyir bi yadihi, ubah dengan tangan, fa lam yastati' fa bi lisanihi, dengan lidah, fa lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Maka tu hal lemah sekali dengan hati. Maknanya kita lari dah. Bila kita lari, man ihtada, siapa dapat petunjuk, fa inna ma yahtadi li nafsihi, dia akan dapat petunjuk untuk diri dia. Wa man dhalla fa inna ma yadillu 'alaiha, siapa hak sesat, maka sesat dah diri dia. Wala taziru waziratun wizra ukhra, dosa orang kita tak tanggung. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dan Tuhan kata kami tak akan azab dengan siapa rasul, dengan diutuskan rasul. Jadi maknanya hak dosa-dosa dia ya. Laki bini salah ke apa, tak ada masalah ke apa, demo sesuai kita wajak siap dah. Tengok, bukan ni saja, tengok isteri Nabi Nuh, Nabi Lut. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Tuhan contohkan dengan isteri Nabi Nuh, Nabi Lut. Kanat tahta 'abdaini min ibadina salihin. Kedua tu duduk bawah orang soleh. Faqanatahuma khianat. Falam yughniya anhuma min Allah syai'a. Nabi soleh, Nabi Nuh, Nabi Lut tak ada boleh buat apa. Wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Tuhan kata tak, walaupun suami dia tu, laki dia saat itu Nabi sekalipun, dia tak selamat masuk neraka betul. Dan sebab itulah yang penting kita ni nasihat apa kita wayak belaka dah. Dan untuk semaya insya-Allah kita berdoa, lama-lama kita wayak molek ya kau mikir tu, ya kau mikir insya-Allah lah. Kita tak sah tu apa, mau semaya dah lah mana. Kalau kita jadi bini untuk laki pula ada tu, laki sana itu tak boleh kontrol bini. Dan mau pakar apa gitu gini apa kada, kita lagi cekak dah. Tak erti juga. Lepas tu pada ketika tu bukan kata kita, Nabi pun. Nabi Nuh, Nabi Lut, tengok. Bukan kata kita saja. Benda-benda gini. Wallahu a'lam. Ni apa yang kata ni? Panjang sangat ni. Apa tolong ajarkan cara-cara berzikir, bagaimana nak meresap dalam hati. Kita zikir saat ni tu, zikir ni ada 3. Pertama zikrun bil lisan wa bil qalb. Zikir lidah dan zikir hati. Nak meresap dalam hatinya, iaitu kena zikir lidah dan zikir dengan hati. Dua-dua sekali. Bila kita berzikir, kita kata subhanallah, maka dalam hati kita hadir, ada khusyuk, ada perasaan.
Tak, ada setuh hati orang panggil, ada setuh hati. Maka bila kita jalah tu, kita zikir mulut bil lisan wal qalb sekali lalu. Tu hasbu alladzina amanu, orang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, tenang hati mereka itu bi zikrillah, dengan sebab zikir Tuhan. Dia zikir mulut dia dan hati dia kan jadi tenang. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub, adakah tidak dengan zikir saat itu tenang hati. Jadi kita nak meresap, nak tenang hati, nak meresap masuk dalam tubuh kita berdaging darah, maka pada ketika tu pada ketika itunya kita zikir dengan lidah dan dengan hati. Dan kita nak zikir saat ni meresap masuk hati, kita zikir sokmo waktu hasbuk iaitu inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab. Orang mempunyai sesungguhnya pada kejadian langit bumi dan bertukar siang malam ni jadi tanda bagi orang yang punya akal fikiran, iaitu alladzina yadhkuruna Allah, orang zikir Tuhan qiyaman, zikir sokmo mesak selati itu hasbu. Ketika berdiri wa qu'udan, ketika duduk ala junubihim, tukah terletak tidur, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Duk ingat Tuhan semua, duk mikir semua, maka orang tu dah akan meresap masuk. Yang tiganya zikir dan meresap masuk, zikir setiap kali lepas maya. Sebab tu hasbu fa idza qadaitumus salah, apabila kamu selesai sembahyang, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Anak zikir bila diri, bila duduk, bila tidur, ingat Tuhan semua, insya-Allah meresap masuk dari diri kita. Sebab tu ya ada tariqah tu, tariqah Naqsyabandi, tariqah gapo tu, ada cara ya zikir nak meresap masuk, serah masuk dalam diri kita, dalam hati kita. Dah penting benarlah. Tu waktu hasbuk kan. Fawailul qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Celaka orang tak ada ingat Tuhan. Ulaika fi dhalal mubin. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha mathaniya takshi'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Orang hak dengar dah Quran saat ni tu buat lembut dan buat dia jadi ingat. Jadi kita nak kita tu serah tu, kita baca Quran, zikir juga Quran ni. Serah buat kita di lembut kulit. Tubuh kita tu jadi tunduk kepada Allah, lembut nak ingat Tuhan. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa man yudlilillah fama lahu min had. Siapa hak Tuhan tak ada tunjuk, tak ada boleh hidayah. Itu cara untuk kita nak meresap. Yang penting kok kita baca Quran sokmo, zikir sokmo, dan kita juga lepas maya, lepas gapo hidup, duk ingat Tuhan sokmo, tergantung hati kita kepada Allah. Dan nak meresap ni iaitu kita bangun malam, zikrillah dah sebutkan, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la illa dhilluh. Di antara 7 jenis manusia boleh duduk di bawah bayang arasy Allah, iaitu rajulun dzakarallah, orang hak khalia, dia sebut Tuhan seorang, zikir seorang, fafadat ainah, maka mengalir air mata. Tu cara dia lah lebih kurang. Saripah dah kesuatnya. Kita sedang membaca Al-Quran, tiba orang azan, maka setelah masa itu kita harus berhenti baca atau kita terus baca Quran. Pada ketika itu kita disunatkan supaya kita sana jawab bah. Oleh itu kita berhenti dengar dulu. Dengar dulu, kerana Tuhan suruh kita menyahut seruan Allah kan. Suruh menyahut dengar seruan Allah. Bila Tuhan ada orang baik, maka kita dengar dan kita juga jawab bah. Jawab bah itu sunat ke man qala hina sami'a du'a Allah, hina sami'a nida Allah akbar qala Allah akbar
sehingga sampai akhir dakhalal jannah, kita kata saat ni. Dan kita juga tak ganggu apa, tak tashwish atau tak jadi duk baca gitu gini apa semua dah duk lekat tu kan duk dengar suara tu suara lagi. Sebab itu kita molek kita dengar dulu wasiat, lepas tu kita sambung macam Quran. Tapi soal kalau kita baca juga boleh ke tak? Boleh. Karena tak ada nas yang kata haram baca bismillah. Tak ada nas yang mengatakan ya. Jadi tak ada nas yang mengatakan apa ni haram kita saat ni tu baca. Mohon maaf dah. Tak ada nas yang mengatakan haram kita, tak ada nas yang mengatakan haram kita baca Quran ketika orang bah. Harus baca tu boleh, tapi kurang molek lah. Kerana masa tu masa kita kena dengar bah dan kita juga kena jawab bah. Medun kau teracang mai ok au nam lamat sumai. Dah kena kau teracang ni tak serah. Tak serah air dah. Bila tak serah air maka kita kena kokok. Kena carilah buat kokok supaya tubik. Supaya tubik. Dah. Dia tubik dia kena kokok bisa krek insya-Allah. Kalau lah buatlah lah apa dengan minyak apa sajalah. Minyak mizin kok. Dah ikutlah. Tapi tak sah dia. Dan hukum kita ambil wuduk saat ni dia kena wirata. Dah kena wirata. Nah, anggota wuduk saat ni kena wirata kan? Di antaranya lah syarat nak sah saat ni. Apakah kau buat air sofa? Air sofa ni saya tak tahu dah. Tak tahu kata hukum ni boleh ke tak boleh. Nah, tapi ada orang ada buat saat ni. Kita ni orang panggil terserahlah demo nak buat lah mana. Kita ni masa tak ada tu mana. Saya tak minat bagilah ni. Kita tak minat. Air sofa, air gapo ni. Kalau air yasin apa? Air sofa ni dia mau tulis lek Allah menamu. Kita tak erti kalau tu cara buat kita tak tahu. Kita tak tahu tu. Dan nah pada mana kita tak tahu. Oleh itu bagi hak pelik-pelik ni kalau nak makan air juga makan air yasin lah. Buat air yasin, baca yasin, baca gapo tu. Dah boleh ruqyah ala Islamnya. Lepas tu hak ni saya tak tahu kok dia pesi mana air sofa. Ditulis napa dia tulis lek Allah ke apa. Tak pastilah tu. Salam bapa daripada Gua Musa. Jadi kita ni sebenarnya dah pelik-pelik telajak pun kita kena tu juga weh. Dah kita kena amat mati juga lu pelik-pelik telajak Dah. Kita tulis dengan air dengan gapo jadi tak tahulah demo pi kita ni kita tak ada tu manalah. Bagai-bagailah tu. Dah. Kita supaya kita bukan atas mata-mata hak demo buat tu kita rasa sepong boleh buat belaka gitu dak. Tapi kita tak katalah ke demonya. Supaya mani kata kita mani. Ayasin kita buat. Tapi kalau telajak doa tu kita tak buat juga zimat kita tak main juga. Zimat itu tak sih juga. Faham pesen tiarah panggil pesen maja hari tu tak boleh buat, hari ni tak boleh ada kat kita. Kita tak rasa lah tu. Orang demo lain ikut demo. Pas demo tahu kalau tahang tu betul gitu kita tak ada juga. Kita tak minat lah tu. Ni. Sebab tu saya tak lagi gitu. Sebab itulah terserah ada demo lah, kita tak katalah ke demo. Tapi kita tu pendapat kita tak ada benda gitu, tak sukalah, tak minat lagi. Itu saja wallah. Jaksa buat tu imam an surah Fatihah kamwa alaihim kap alaihim ka alaihim kwa mai tetangkan mai leulah maksah alaihim sah lah ke dua-dua tu alaihim atau alaihim sah. Ya baca dengan tafkhim sikit ada masalah tu ada qiraat
alaihim ghairil maghdubi alaihim, setengah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu baca tak ada masalah lah. Dah sikit-sikit itu tu Imam Allah lah orang panggil nama tu dah. Maka waktu tu tak ada masalah ke apa. Tak. Sunat rawatib boleh ke lepas semaya asar atau lepas subuh? Sunat lepas subuh ni tak ada, lepas asar ni tak ada. Tapi kalau sunat qabliyah, hak sebelum asar kita tak sempat nak semaya, maka pada ketika tu boleh kita semaya lepas semaya asar. Tapi kena niat qabliyah dah. Kalau niat ba'diyah tak boleh, kerana tak ada mula lagi semaya ba'diyah. Lepas asar, lepas subuh waktu tahrim. Sebab tu kita iaitu waktu tahrim, maka kita pada ketika tu kita semaya hak qabliyah. Sebab waktu qabliyah ni ia masuk apabila masuk waktu fardu sehingga sampai habis waktu. Habis waktu cuma kita gini lah, kalau kita semaya sejid, jangan kita duduk semaya lah lepas asar dia mau kata kita pelak. Lah walaupun kita tahu, kita jangan duk buat bagai pelak-pelak ni. Nah, orang kita ni, dia orang panggil, dia kadang-kadang saat ni tu, dia sikit benda, maklumat tu sikit. Bila sikit ni tu, bila nampak orang pelak sikit tu, dia tak ngaji kadang-kadang. Al-jahil, ada nafsih, orang jahil ni seteru diri dia. Nah, bila tak tahu kok, sebab tu kita pun, akhatibun nas biqadri uqulihim. Nah, suruh kita kecek dengan orang, padai dengan ya betul. Dah wi padai dengan fikir sakofah ke bang. Sakofah ni maknanya ilmu atau kuamru tu apa ya ni. Ada-ada orang tak tahu, kita kan cakap ayat apa pening. Situ yalah. Likulli maqal, likulli maqam maqal. Tiap-tiap tempat tu ada kata-kata sesuai. Itulah. Nak buat pakai pelak-pelak tu, buat sore-sore lah. Jangan duk kacet depan orang. Pekan ni atas suara jelas. Ya. Hubung salah di musalla tak ada orang semaya subuh, zuhur, asar. Orang pandai ada, tetapi dia pergi semaya di masjid luar. Terima kasih. Ada orang pandai wajib, dia kena klik semaya sejid tu untuk menghidupkan jemaah saling. Dah. Situlah. Lebih afdal lagi ya semaya di masjid hak lebih dekat dengan dia. Sekiranya kalau dia tak ada, maka tak hidup jemaah di situ. Dah. Kerana pada ketika tu orang situ perlu kepada dia. Lepas tu dia tinggal pergi semaya julang kok. Jadi situ tak hidup. Dan syiar Allah semaya jemaah ni tak boleh. Bila ada dah syiar, ada dah, maka kita kena menghidupkan. Dan nak berkat kampung, nak apa semua. Walau ahlul qura, walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadna bima kanu yaksibun. Nak berkat ada iman takwa ala kampung. Lepas tu pula nak hidup dengan suara baik dengan jadi kampung Islam. Syaitan-syaitan bakal lari habis. Ya kena gitu. Kita bakal tidur lari ke semaya pak remu. Kita semaya tempat kita. Dan supaya jemaah, supaya menghidupkan. Mereka supaya jemaah tak apa, kita tak ada buat, kita pergi julangi. Jemaah ni besar. Ya ayyuhalladzina apa tu hasbu aqimus salah atu zakah warka'u ma'ar raqi'in. Hendaklah rokok bersama orang yang rokok. Nah, kadang-kadang kita saat ni tak ada peduli, tak ada apa tu nyanyo, sejak kita nyanyo. Nyanyo sejak kita, tak ada orang yang mari duduk semaya. Nanti saya nak tengok detail masalah. Salatul jamaah 403. Sebenarnya ni besar ke dah. Tak boleh. Tak boleh buat mudah lah. Tengok dalam tika perang tu Yesus. Sebenarnya iza kunta fihim fa aqamta lahum shalah famtaqum ta'ifatun minhum ma'ak. Itu semaya siddatul khauf.
ketika dan Nabi sebut ma min thalathatin fi qaryah, tidak ada 3 orang pada satu qaryah, au badwin atau bukit, ikutlah, la tuqamu fihimul jamaah, tidak didiri padanya jemaah, illa istahwadha alaihim syaitan, malaikat syaitan saat ini menguasai, fa alaika bil jamaah, maka hendaklah semaya jemaah, fa innama ya'kulu dhi'bul qasiyata minal ghanam, maka sungguhnya serigala tu makan orang atau kambing hak tubik pada jemaah gu tu. Maknanya nak suruh kita saat itu semaya jemaah. Sebab tu tak boleh buat mudah-mudah kena semaya hidup jemaah di masjid saat ni. Yang hidup tinggal lah, itu lebih afdal di kampung kita. Tiwa kun muslim murtad nikahของเขาจะตกตลอดนั้นเฉพาะในมัซฮับชาฟิอีเท่านั้นหรือรวมมัซฮับอื่นด้วย bila kita nikah patut tok laki atau bini murtad, maka pada ketika itu terpasahlah nikah dia semua mazhab habis. Bila jadi kafir, maka pada ketika itu terpasahlah. Malaikat masalah masuk Islam sukulah. Masuk Islam itu kalulah tok laki masuk Islam, maka bini tak masuk Islam. Tak ada belum ada habis dah. Dalam 3 kali suci dia, bini tu masuk Islam tak kena nikah semula tu bab suku. Kerana masuk Islam kan, kul ayyantahu yukfar lahum ma qad salaf. Dan katakanlah jika mereka itu berhenti, mana masuk Islam lah, yukfar lahum ma qad salaf, Tuhan ampun semua kan. Fa in intahu fa indallaha ghafurur rahim. Kalau mereka berhenti masuk Islam kan, Tuhan ampun dosa. Kalau Tuhan masuk Islam, dah pun Islam jadi murtad, maka terpasahlah pada ketika itu nikah dia semua mazhab. Dah terpasah. Jadi terbatalnya nikah sana. Mana kufur kan, tak sah syarat nak sah nikah Islam. Antara pukul berapa sesuai untuk solat tahajud apa? Semaya tahajud saat itu hal lebih baiknya iaitu lepas daripada 2/3 daripada malam. Maknanya malam ni bagi 3. Syekh Ali Jum'ah dia kata kita kira gini, kalau ngorek lah ni pukul ni 20 pukul ni 19 lah ni. Pukul 7 7:30 gitulah, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 10 jam. Dia masuk pukul 4.50 lah ni. 10 jam kita bagi 3. 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, pukul 1. Pukul 1:30 hadap pada subuh, maka itu lepas 2 sulus, bagi sulusai. Itu paling masa paling mustajab, paling molek sekali. Sebab Nabi SAW sebab yang zilu rabbuna, Tuhan kita turun ila sama'id dunya, kepada langit dunia, hina yabqa sulusil lailil akhir, ketika kekal suluh ni iaitu ketika masih tinggal 1/3 daripada malam akhir. Sulusul lailil akhir, 1/3 pada malam akhir. Fayaqulu, maka Tuhan akan kata, man yad'uni, Tuhan turun masuk, Tuhan buka pintu untuk nak terima doa dan nak apung, dan ada setengah malaikat. Tuhan buka pintu rahmah, dan ada juga makna yang zilu saat itu makna malaikat turun. Maka Tuhan kata, man yad'uni, siapa berdoa kepada aku, fa astajibalah, aku nak terima. Wa man yas'aluni, siapa minta fa u'tiyah. Wa man yastaghfiruni,
siapa minta ampun fa'aghfirlah, ya marilah tu lafaz kalau ikut Syekh Ali Jumaah, yastaghfiruni, atau bacalah tu fa'aghfirlah, ya marilah tu lafaz, ada apa tapi kalau baca fa'aghfirlah tu for sababiyah dia panggil, maka sebab Tuhan ampun dosa dia. Sebab tu kita nak bangun ke apa iaitu bangun kalau Malaysia kau iaitu pukul 2:30, kalau kita sini pukul 1:30 dah semaya lagi. Nabi SAW Nabi semaya lama kan, Nabi semaya lama dah, itulah saja. Pertama dek pucai ayu ท่าไหร่ที่โดนตัวแล้วน้ำละหมาดจะถามว่าเด็กผู้ชายอายุเท่าไหร่ที่โดนตัวแล้วเสียน้ำละหมาดbudak umur berapa hak jatuh semaya, budak hak kita ingin dah. Nampak ia saat ni kita ingin. Tu. Nampak tu kita ingin dah, nampak gerai, nampak ingin, maka pada ketika tu jatuh. Biasa gak kalau budak 5 tahun, 6 tahun tak jatuh lagi lah, kecil lagi kan. Nampak bila ingin, dia kira ingin pada ketika tu, maka pada ketika tu jatuh. Sebab tu kena tengoklah umur berapa ni, dia ada sebut dia kira ingin tu ya. Maka pada ketika tu tak boleh. Orang tina seperti juga, kalau hak tina ke jatuh, nampak budak ni kita ingin dah tara tu, maka pada ketika tu tapi kalau aurah saat itu awit tiflil ladzi lam yadhharu ala auratin nisa, ia tak padu kepada aurah betina. Itu Allahu a'lam. Tahajud mutwalatan ni, tahajud ni iaitu habis apabila masuk waktu subuh. Bila masuk waktu subuh, habis waktu solat tahajud. Apa cuy bok ada marayatอยู่ใน masjid, adab dalam masjid saknanya iaitu di antara apabila kita nak masuk ke masjid, kita masuk dengan kanan dan kita berdoa ketika kita nak masuk masjid, Allah maftah li abwaab rahmatik, ya Allah bukakanlah pintu rahmat kau, kerana masjid tempat Tuhan rahmah kan. Maka kita masuk. Bila kita masuk, dan Nabi SAW sabda, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila masuk masjid, jangan duduk sehingga sembahyang 2 rakaat. Bila kita masuk di masjid dah saat itu, maka sudah sembahyang siap, maka kita zikrillah atau kita buat zikir balik molek atau baca Quran apa sajalah. Sebab Tuhan sebut masjid wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsira. Masjid saat itu tempat kita sebut Tuhan, bukan masuk duk kecek buah tu dak. Itu dalam masjid. Maka jangan duk kecek benda-benda yang sia-sia. Lepas tu pula kita tunggu di saf awal, tunggu di awal. Dan kita masuk, kita semaya sunat tu di tempat masing-masing, tempat suku-suku, tempat semaya sunat, semaya fardu, supaya nak banyak tempat. Nak banyak tempat. Itu. Dan apabila kita semaya ni, kita semaya di tier. Kalau kita semaya sunat, takut orang lalu ke depan. We ada sit, we ada top depan, ada apa sajalah. Itu cara. Dan adabnya iaitu kita kena duduk dalam keadaan wiqar, dah tenang hati. Lah tu. Tunggu semaya. Lepas semaya ni sunat kita duduk zikir dulu. Gitulah. Wiri. Itulah lebih kurang. Wallahu a'lam. น้องกลางคืนตื่นเช้ามีรอยช้ำคนแก่บอกรอยกัดดูดจากผีหรือว่าอย่างครับอันตรายไหมครับและวิธีอย่างไรขอบคุณ Orang yang kata ada kiki jatuh tu saya tak tahu dah.
nampak biru-biru. Tak, saya biasa jadi, tapi kita rasa tak tahulah sebab gapo. Nah, wallahu a'lam lah. Nah, ni kita tak tahu kok sebab gapo nak taja. Tak. Kok nak wiasat ke gapo. Seseorang berminat membaca Quran tanpa tadabbur kerana minat untuk menghabiskan 30 juzuk dalam masa 30 atau 40 hari, apakah ia lebih baik daripada membaca bertadabbur dengan mengambil masa 90 sampai 120 hari untuk 30 juzuk? Semaya saat ni tu kita baca Quran ni, kalau baca dengan tadabbur itu lebih afdal. Kita perhati Quran lebih afdal. Kerana apa? Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Suruh kita perhati ke. Nah, dalam Quran saat ni, kerana Quran saat ni tu dia kecek dengan kita sebenarnya. Quran ni Tuhan kecek dengan kita. Ya ada ruh dalam Quran ni, ada ruh. Fa'tabiru ya ulil albab. Nah, Al-Quran, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Tapi soal kita lebih afdal mana? Molek lebih tadabbur sekali dengan tadabbur, tapi lama berdoa tu dah. Kita kena bagi tak apa. Maksudnya kita bagi baca Quran hak tadabbur tu tafsir, lepas tu pula kita baca hak ni suku, molek ada apa. Tapi Quran ni semata-mata baca tu boleh semata dah. Kalau baca dengan tadabbur, dengan khusyuk, maka lebih lagi lah. Nah, tu. Kalau kita baca saja ni pun sebut oleh hadis ke, man qara'a harfan min kitabillah, siapa baca satu haraf pada Quran, kana lahu bihi hasanah, boleh satu hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalha, hasanah tu supaya 10 boleh 10. Wala aqulu alif lam mim harf, Nabi kata walakin aqulu alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Alif lam mim boleh 30. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam baca sebut oleh hadis al-mahir bil Quran. Kita mahir, orang mahir baca laca molek bil Quran, dengan Quran. Nah, ma'al bararah al-kiram, boleh duduk bersama malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Quran wa yatata'atu fihi wa alaihi syak. Dan orang baca Quran, dia gagap, lama, susah, falahu ajran, boleh 2 pahala. Khairukum man ta'allama al-Quran wa man la'ah wa man 'allamah. Sebab kamu ngaji Quran, dah mengajar Quran. Sebab tu boleh tadabbur kata itu moleklah baca dengan tadabbur. Itu lebih afdal lagi lah, kerana kita boleh tahu makna dan kita rasa kata Tuhan duk kecek dengan kita. Tuhan kata kul, kata olehmu, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu tu biar kita kasih Tuhan, tuhibbunallah fattabi'un, itu aku, Nabi kata yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi nampak Tuhan kata Tuhan kecek kita Quran. Iyyaka na'budu, pada engkau lah ya Allah na'budu, kami semua, wa iyyaka nasta'in. Semua bila kita Tuhan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ya orang beriman takut Tuhan, suruh takut sungguh-sungguh. Ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allah. Ya orang beriman taubat pada Allah, biar kita Tuhan kecek kita. Ya roh dah bang, bukan baca surat khabar. Surat khabar biar kecek ayat, ada ayat kita. Ni dak Tuhan kecek dengan kita sebab ya ada iltifat. Ya kum kah, jadi suka-suka Tuhan sebut ke. Innaka la innallaha la yukhliful mi'ad, innallaha la tukhliful mi'ad. Ada saja. Engkau sedangkan ada orang dengan dhamir, orang dengan zahir. Semua tu untuk nak ada roh, nak ada hubungan dengan kita belaka. Sebab tu bila kita baca Quran, jadi terserah sungguh kan sentuh hati kita. Iman bertambah. Wajilat qulubuhum innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dia kau bertambah iman dia, tapi sebenarnya saya nak ayat Mustafa Bakar ni, jadi mengikut kita mampu sebenarnya. Tuhan wi belaka kita. Kalau kita rasa kita pasti suka baca ya, maka bacalah.
Kita tak nak pergi royak lah demo tu, hei mung hei kena duk baca semua terus nak habis. Tak apa aja boleh buatnya tu muncul cekak lah kita. Hingga pada orang kata baca langsung. Pas kita nak royak dia, mung baca hati-hati, tak suruh baca dengan harga cepat-cepat tu. Boleh faham? Ya minatlah tu, maka serah pada dia buatlah tu. Yang penting fastabiqul khairat, buat kebaikan. Abawelaan Al-Quranในmasjid เราควรออกเสียงแค่ไหนครับ dalam masjid saat ini ya. Bismillah. Kita jangan ganggu ke. Baca Quran masjid iaitu jangan ganggu ke. Baca Qoha saat ni tu slow saat ni tu iaitu kalau orang tepi kita tak baca dikirakan slow. Untuk pendengar orang tepi kita dengar tu makna kata derah hak paling kurang sekali. Kalau orang jauh dengar maka qor gah tu. Tu kira asir dengan al-jahr. Nah, sebab tu kita kena jagalah takut orang saat ni tu. Itulah. Baba mi kuam mai wa arefatan. Fatan ni bijak, fatanah. Nah, fatan ni daripada mana bijak. Daripada fatani ni syahdah tukar pada patan ni jadi fatani. Salam baba saya dengar wani mi baba kunung wa. Mi wahabi nai patani kuat sangat. Jadi kita yang tak tahu pening dengan baba, tolong terangkan. Terima kasih. Dah. Wahabi ni kita kena bezalah di antara orang Wahabi dengan pegangan Wahabi. Nah. Bila kita sebut kata orang Wahabi, nah, maka dia tu orang beriman kepada Allah, dia orang mukmin, dia orang Muslim. Maka ada hak di atas kita nak buat baik pada dia. Biasa sahaja. Tapi ada pegangan Wahabi tu hak kita tak setujunya. Dia membid'ahkan orang. Kau tu tak leh lah, kau ni tak leh lah, wirid tak leh. Apa wirid pula orang panggil, kadang-kadang wirid derah tak leh lah, kau tu tak leh, kau ni tak leh, makhluk tak leh belaka dia. Nah, jadi kita nampak kata dia saat itu cara mikirnya tak betul, tak serupa dengan ulama-ulama dulu. Nah, itulah saja. Tapi dia itu tak ada benci dia orang Islam. Tapi cara pegang saat ni menyusahkan orang, cara pegang saat ni buat jadi timbul masalah dalam masyarakat, dalam fitnah dan sebagainya. Itu tak salah tu lah. Kalau pegang sekadar sekat dia yang kau lain tak apa. Ni dak kita pegang inna rabbaka yafsilu bain. Inna rabbaka yafsilu bainak inna rabbaka hum yafsilu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Itu hasbu inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Tuhan lah akan buat putus hukum kan apa kita dak buat ni di akhirat esok. Kullu ya'malu ala syakilatih farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Kita pakai buat ya. Dah demo nak atau tak leh ku demo ni tengok akhirat esok. Kaca duk bangkap orang itu ni tak leh. Cuma Wahabi ni bahaya maksudnya menimbulkan masalah sesama orang Islam itu banyak sangat. Negeri Arab pun serupa kita ni juga. Dah hak alih-alih janggut banyak dah tu pun palah kita nampak tak masuk jauh mikir kan. Ulama tarah ulama sadah kalau kira kok tarah ulama dia ni tak patut ni dok kata kau orang tu kata orang ni belana itu tengok oleh Facebook. Allah, jadi nampak supaya bukanlah itulah di segi akhlak perangai semua kita. Demo kena kok tak apalah, kita kena kok sudahlah. Tak tu lah. Assalamualaikum abah. Betulkah kalau kita baca tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah di kalimah Allah tu kena baca panjang sikit? Sebab lafzul jalalah 2 harakat ke atas. Kalau kalimah Allah kita baca tak ada alif mat ada, ustaz tu kata batal solat. Allah kena banyak sikit dah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Hak ni semaya ni sah. Ya orang panggil hak kelimah sani mufhimah.
wi pahadah. Lepas tu pula dia panjang pandok sana apa saya ingat lagi tak fiqh tak apa. Nah. Kalau pandok sikit tak ada masalah ke apa, yang penting nah tahiyat ni kalau kita baca lillah sah dah. Nah, tak ada masalah ke apa, tak ada kena lillah. Dah lillah sudah dah, tak ada apa dah. Nah, kalau kita ngaji fiqh tak ada masalah ke apa. Nah, baca Quran sekalipun kalau pandok tak serupa dengan hak dalam tajwid tu pun, kadang tajwid itu sunat panjang pandok, bukan wajib dak dalam kitab fiqhnya. Wallahu a'lam.เราสามารถกินนกที่ได้จากการยิงได้ไหม Boleh tak kita berdiri burung jatuh hapuh oleh akhirat? Tak boleh. Kena sembelih. Allah Tuhan sebut ke hurrimat alaikumul maitah, diharamkan atas kamu bangkai. Hurrimat alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir, darah daging babi wa ma uhilla li ghairillahi bih, bagi hak sembelih kerana yang lain pada Allah. Wal munkhaniqah, hak cekak tekak. Wal mauqudhah, katak pala. Wal mutaraddiyah, jatuh bukit. Mapuh. Wan natihah, bertanduk sama sendiri. Wa ma akalas sabu illa ma zakaitum, bagi hak makan oleh natai buah. Malaikat bagi hak kamu sembelih illa ma zakaitum. Wa ma dhubiha ala nusub, bagi hak sembelih tak letak tokong Allah tak dimakan ke. Nah, wa antastaqsimu bil azlam dzalikum fisqun yawmi ithal ladzina kafaru an dinikum fala takhshaw makhshawni al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Tak boleh dah nasmullah wallahu. Kau doaให้ครอบครัวเราสลามัตจากการฉีดวัคซีนพรุ่งนี้ด้วยอินชาอัลลอฮ์อามีน. Kita saya pergi pecok baca juga jagung yang kedua esok. Pfizer, insya-Allah lah. Selamat semua lah insya-Allah. Betul tu. Adakah betul tu tuduhan sifat 20 daripada gerik? Sifat 20 ni daripada Quran, pada hadis. Siapa pula wayak pada gerik? Itu hawa nafsu. Tak betul katalah tu. Sifat wujud. Tuhan kata asyakkun afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Adakah syak pada ada Tuhan? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Nah, qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allah bidurrin hal hunna kashifatu durrih أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته كل حسبي الله عليه توكل المتوكلون. Nah, jadi ada Tuhan, wayak banyak nak percaya ada Tuhan. Wa ayatul lahum ardul maitatu ahyaynaha fa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Wa ayatul humul lailu naslakhu minhu an-nahar. Banyak. Dah. Itulah saja malam ni dah. Banyak lagi soalan dah. Terpada sekat tu ngatuk dah. Maka okey, saya tak ada jawab lagi tu. Esok tanya bagi esok lagi, esok panggil rekan kita. Siapa tak ada kod like kod hitam, mohon kod like kod hitam. Dah, itu saja malam ni. Terima kasih semua yang masuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.